Kalau dalam modul sebelumnya kita telah belajar tentang 6 fasa design thinking, ya, dalam modul ini kita akan menggunakan teknik tadi, proses design thinking, untuk menyelesaikan masalah contoh. Ya. So, bagi setiap fasa detik dalam bingkil ini, kita akan menggunakan satu senario contoh, iaitu sekumpulan pelajar sekolah rendah sangat prihatin dengan keadaan kawan-kawan mereka yang tinggal di kawasan setinggan berdekatan. Ya. Dan kawan-kawan mereka ini asyik mengeluh tidak selesa kerana di dalam rumah mereka panas. Fasa pertama ialah mengenali atau identify. Untuk senario yang telah diberikan pada anda, kita mulakan dulu dengan mengenal pasti apakah masalah pokok yang ingin kita selesaikan. Sebagai contoh, dari senario yang dibentangkan, tuliskan masalah pokok yang perlu kita selesaikan. Ya. Kawan-kawan mereka asyik mengeluh tidak selesa kerana di dalam rumah mereka panas. Ya. Jadi masalah yang kita perlu selesaikan ialah masalah kepanasan di dalam rumah. Okay. So, cuba sendiri dalam masa 5 minit, tuliskan masalah yang anda perlu selesaikan. Seterusnya, anda perlu mengenal pasti siapakah kumpulan sasaran anda. Ya. Kumpulan sasaran ini sangat penting kerana setiap kumpulan itu mempunyai keperluan yang berbeza. Ya, jika kita buat satu solusi untuk kumpulan A, mungkin ia tidak boleh digunakan untuk kumpulan B. Ya. So, jadi untuk masalah kita tadi, iaitu sekumpulan pelajar sekolah rendah sangat prihatin dengan keadaan kawan-kawan mereka yang tinggal di kawasan setinggan berdekatan. Kumpulan sasaran dalam contoh ini ialah penduduk kawasan setinggan. Okay, so anda cuba sendiri untuk mencari daripada masalah tadi, siapakah sasaran anda. Ya? So, dalam masa 5 minit, tuliskan kumpulan sasaran anda. Kita kemudiannya perlu mengenal pasti profil kumpulan sasaran kita. Ini supaya selepas ini kita boleh perincikan lagi apakah masalah sebenar atau pain point yang mereka hadapi. Ya. Bagi setiap kumpulan sasaran itu, di dalamnya ada subgroup, ya, di mana setiap subgroup ini mempunyai ciri-ciri berbeza. Contohnya, penduduk kawasan setinggan yang berpendapatan lebih dari 3,000 sebulan mempunyai keperluan yang berlainan dari yang berpendapatan di bawah RM1,600. Profil boleh mengandungi unsur-unsur berikut: kumpulan umur, jantina, sosioekonomi, tahap pendidikan, kelakuan, minat, tabiat, kepercayaan, jenis badan, alahan dan keadaan perubatan. Ya. Setiap daripada profil ini, unsur-unsurnya, kita menggunakan seterusnya untuk kita target mereka, ya, melalui sosial media. Sebagai contoh, profil penduduk setinggan yang menjadi kumpulan sasaran kita adalah seperti berikut: berpendapatan kurang dari RM1,600 sebulan dan mempunyai ahli keluarga yang ada masalah pernafasan. Okay. Sekarang anda cuba sendiri untuk mencari profil kumpulan sasaran anda dan tuliskan dalam kertas. Ya. Tahap seterusnya ialah empathy. Apabila kita sudah mengenal pasti siapakah kumpulan sasaran kita, kita boleh membuat soalan survey atau soalan temu ramah untuk lebih mengetahui masalah mereka. Anda perlu mengambil nota terperinci tentang jawapan yang diberikan. Jika ada jawapan yang unik, anda boleh dig deeper atau bertanya dengan lebih mendalam. Okey, kita tengok contoh soalan jawapan dari kumpulan sasaran kita tadi. Ya. Soalan pertama, pada masa bilakah rumah terasa panas? Ya, jawapan mereka ialah waktu tengah hari dan malam. Okay, soalan kedua, kenapa tak pasang kipas? Jawapannya ialah kami tak mampu bayar elektrik untuk kipas. Soalan ketiga, apakah masalah lain yang dihadapi sebab kepanasan? Jawapan mereka ialah udara dalam rumah banyak habuk sebab tak bertukar. Dalam suasana bengkel, biasanya adalah sukar untuk mendapatkan kumpulan sasaran untuk menjawab survey atau temu ramah. Jadi kita perlu adakan lakonan atau role play. Anggapkan diri anda mempunyai profil kumpulan sasaran tersebut. Ya. Itu sebabnya sangat penting untuk kita ada profil kumpulan sasaran. Sebab nanti kita boleh masukkan diri kita dalam
target audience kita tu, ya. Dalam masa 30 minit, tuliskan senarai soalan anda dan kemudian letakkan diri anda sebagai kumpulan sasaran dan bertanyakan soalan berlakon atau role play untuk menjawab soalan tersebut. Okey? Dari soalan dan jawapan tadi, anda boleh mendapatkan apakah masalah sebenar atau pain point kumpulan sasaran. Ini sangat penting, ya. Di antara kenapa kita lakukan design thinking adalah supaya kita boleh mendekati masalah mereka, ya. Sebab kita at the end of the day kita nak solve this problem that they have, ya. So, pada soalan kita tengok pada masa bilakah rumah terasa panas, ya, ini jawapannya ialah waktu tengah hari dan malam. Kenapa tak pasang kipas? Kerana mereka tak mampu, ya. Apakah masalah lain? Banyak habuk sebab tak bertukar. Dari situ kita dapat tengok balik pinpoint dan kita tuliskan pinpoint atau masalah sebenar, ya. Ada 3 di sini. Rumah terasa panas waktu tengah hari dan malam, tak mampu nak bayar elektrik untuk kipas, dan ketiga, udara berhabuk sebab tak berkitar. Okey. Sekarang daripada soalan-soalan anda sendiri tadi, dalam masa 15 minit, senaraikan pain point atau masalah sebenar dari jawapan yang anda dapati. Sebelum kita membuat solusi baru, kita perlu melihat dulu bagaimana masalah yang sama boleh diselesaikan dengan produk yang sedia ada. Ya, kita nak buat benda yang sama sekali bila dah susah buat, kita buat benda yang sama pula yang dah ada, ya. Ini dipanggil baselining atau pengasasan. Dalam contoh rumah yang panas, ia boleh diselesaikan dengan penghawa dingin atau aircon, ya, atau kipas angin atau pengkabus air. Tetapi, setiap dari produk yang sedia ada tidak boleh menyelesaikan pain point atau masalah sebenar kumpulan sasaran kita. Dalam masa 5 minit, senaraikan 3 produk atau solusi yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah kumpulan sasaran anda. Selepas kita senaraikan produk atau solusi, kita perlu dalami lagi dengan menyenaraikan ciri-ciri atau features produk tersebut. Dalam contoh rumah yang panas, ia boleh diselesaikan dengan penghawa dingin atau aircon, ya, yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Memampatkan udara, memerlukan kuasa elektrik yang banyak, mahal untuk dipasang dan disenggarakan. Kipas angin pula mempercepatkan penjatan lembapan dengan kitaran angin dan memerlukan kuasa elektrik. Seterusnya, pengkabus air menyejukkan dengan sejatan air, tetapi sukar untuk dipasang dan disenggarakan. Dalam masa 15 minit, senaraikan ciri-ciri produk atau solusi yang ada sekarang untuk masalah anda. Shadow belief adalah kepercayaan tentang bagaimana sesuatu patut dilakukan. Shadow belief telah berakar umbi dalam pemikiran masyarakat sehingga mereka percaya yang ia tidak boleh diubah. Shadow belief sekali pecah akan membuat orang terfikir mengapa kita perlu lakukannya dengan cara itu sebelum ini. Kita lihat satu contoh breaking the shadow belief, ya. Industri sirkus bermula sekitar hujung abad ke-19 dan terus popular sehingga awal 1990-an. Tapi selepas itu, ia terus merudum, ya. Penonton dah mula muak dengan aksi dan juga format yang sama. Mari kita tengok sekejap satu video tentang aksi sirkus pada awal tahun 1990-an.
Kalau kita tengok, itulah aksi yang sama dipertontonkan oleh circus-circus ni, ya. Ada binatang, ada singa, ada gajah, ada akrobat, ya. Dia punya setting lampu pun terang benderang, ya. Ada kostum, tapi dia sama daripada zaman saya kecil sampailah saya dewasa. Sama je circus ni, tak berubah-ubah, ya. Menyebabkan orang dah mula muak tengok circus, ya. Sehingga kan ada satu circus dari London yang datang ke KL pada awal 90-an, tidak dapat balik ke London kerana tak cukup duit nak beli tiket nak balik, ya, nak bawa balik dia punya haiwan-haiwan tu semua, ya. Tapi pada tahun 2000 ada satu format baru keluar, ya. Format ini dipanggil Cirque du Soleil. Ia membawa pembaharuan, ya. Dia menggunakan design thinking untuk break the shadow belief dan menukarkan setiap daripada cara-cara lama dan diganti dengan ciri-ciri baru yang sangat canggih. Kalau dulu circus menggunakan haiwan, Cirque du Soleil menggunakan animatronic, ya. Dia seperti akrobat bercampur dengan teater, ya. Lampu-lampu dia punya setting stage dia pun macam teater, ya. Ada cerita pula tu. Setiap musim mereka menukar cerita dan persembahan mereka. Mari kita lihat satu video tentang Cirque du Soleil. Jadi kita lihat Cirque du Soleil ni masih mengekalkan ciri-ciri circus, tapi setiap ciri-cirinya dah terbalikkan, ya. Kalau dulu ada haiwan, sekarang dah ada animatronic. Kalau dulu ada akrobat, masih ada akrobat, tapi mempunyai kostum yang berlainan, cara yang berlainan, ya. Kalau dulu dia adakan elemen-elemen seperti air, ya. Dia bertukar elemen-elemen ni, dia bertukar setting dan cerita. Ada penceritaan pula, ya. Boleh jadi Avatar, boleh jadi cerita seperti legenda Mexico, ya. So ini adalah kelebihan yang dibawa oleh Cirque du Soleil, dan mereka menggunakan design thinking untuk break the shadow belief. Kalau dulu mereka percaya tak boleh tukar langsung, ya. Industri lama tak boleh tukar langsung, tapi dengan Cirque du Soleil ia telah menukar, ia telah meletakkan ciri-ciri ini dan menterbalikkan ciri-ciri ini untuk menjadi satu format yang sangat berkesan dan disukai oleh penonton-penonton. Untuk berfikir di luar kotak, anda perlu break the shadow belief atau melihat penyelesaian dari sudut berlainan. Ia boleh dicapai dengan menterbalikkan ciri-ciri negatif pada produk atau solusi sedia ada. Contohnya, kalau ia memerlukan kuasa elektrik yang banyak, kita kata tidak perlukan elektrik, ya. Kalau mahal untuk dipasang, kita kata boleh dibuat dan dipasang sendiri. Kalau ia susah untuk diselenggarakan, kita kata mudah dan murah untuk diselenggarakan. Kemudian kita tambahkan ciri-ciri fungsi yang telah disenaraikan, ya. Bagi contoh rumah setinggan tadi, kita boleh buat satu produk yang mempunyai ciri-ciri berikut. Tidak memerlukan elektrik sebab elektrik mahal.
boleh dibuat dan dipasang sendiri, murah dan mudah untuk diselenggarakan, memampakkan udara, cepatkan penyejatan lembapan dengan kitaran angin dan menyejukkan dengan sejatan air. Senarai ciri-ciri inilah yang akan kita gunakan untuk mencipta idea baru bagi solusi atau produk kita. Dalam masa 30 minit, senaraikan ciri-ciri yang perlu ada pada produk atau solusi baru anda. Sebelum kita membentuk idea baru, kita perlu menyerap ilmu tentang bagaimana nenek moyang kita telah menyelesaikan masalah mereka. Ini kita panggil Arts, Heritage and Culture Deep Dive atau menimba secara mendalam perihal kesenian, warisan dan budaya. Dalam modul seterusnya, kita akan menentasi masa ke zaman nenek moyang kita untuk mendalami ilmu mereka. Dan anda akan dibawa ke sana oleh Coach Naj Arifin, seorang yang sangat berpengalaman dalam kesenian, warisan dan budaya dan pernah bekerjasama dengan National Geographic untuk menghasilkan dokumentari.